Terima kasih Tuan Haji Ghazali dan juga rakan-rakan ya, rakan-rakan yang ada di sini, rakan-rakan daripada sektor pembelajaran juga. Dan pastinya ini my team of young teachers in Melaka. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakuku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. So saya Puan Azlina ya, daripada Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Swasta. Ya, walaupun saya menguruskan unit pendidikan swasta, tetapi saya adalah orang pedagogi. Ya, saya tetap orang pendidikan. So apa yang saya akan sharekan dengan you all semua ya, jangan terlalu ni sangat ya, kita akan buat secara, saya akan cuba sampaikan secara santai tetapi sampai ya, sebab saya tahu petang-petang ni and you all just young teachers. I was like you 20 years ago, you know, yeah, saya macam you all juga, like not 20, I'm not that old, 18 years ago I was in your position, so I know what you are going through. Tetapi jadi apa yang saya nak harikan hari ini adalah kita nak discuss. Kita akan bincang sikit dan mungkin akan jadi dua hala juga Saya akan mention certain names. Don't worry about it, you know. I'm not going to penalize on anything. It is more like a two-way interaction. So at least I know that you listen to me and I know the fact that you understand what we're talking about, you know, what we're discussing about. Yang kita tahu. So saya minta pastikan you all buka kamera, itu sangat penting lah ya. Sebolehnya buka kamera dan bersedia ya, kerana ini juga adalah satu sesi perkongsian yang sebenarnya dalam tempoh tugas rasmi kita juga ya. So disiplin itu penting ya, kerana kalau tak ada disiplin memang susah ya tuan-tuan. Okey, jadi Encik Yusof, I think you are the one yang akan tunjukkan saya punya slide. Is it true Encik Yusof? Ya, saya dapat slide. So sebelum tu saya nak tanya, dalam rakan-rakan guru ni ada tak antaranya guru counselling? Ada ke? Ada ke guru counselling? Ada. Oh, Abdul Syaharizam. You guru counselling ya? Okey. Dan saya dimaklumkan sudah setahun ya berada di sekolah. Okey, dan dalam tempoh setahun ini adalah tempoh pandemik. Jadi kebanyakan masa tuan-tuan adalah melaksanakan PDBR kan? Jadi tak apa saja ilmu yang bakal kita kongsikan ini adalah satu ilmu yang tuan-tuan perlu pakai secara, kita akan, ini adalah benda yang perlu ada pada kita. 8 bulan yelah, almost a year. Dah 8 bulan ya. Jadi dalam tempoh 8 bulan ini, don't worry, banyak benda baru yang tuan-tuan akan belajar, sebab tu kita kena terus belajar. So tuan-tuan, kita bersama dalam program peningkatan profesionalisme guru baru ke arah pedagogi berkualiti Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. So untuk part saya, ya untuk hari ini, slot yang hari ini ya, bila saya bincang dengan Tuan Haji Ghazali, sebenarnya forte saya adalah tentang the art of thinking. Itu adalah forte saya. Tetapi saya ingin bawa tuan-tuan dulu, lebih sebelum itu saya mau bercerita, kita akan berbincang atau bercerita dulu tentang etika profesional seorang guru, or professional ethics of teachers ya. Kita akan ke situ dulu dan seterusnya nanti baru saya akan bawa tuan-tuan, mungkin dalam slot seterusnya insya-Allah baru kita akan pergi ke lebih spesifik, iaitu tentang the art of thinking ya, ataupun kaedah pemikiran ya, berfikir. Apa itu berfikir sebenarnya ya, yang itu kita akan pergi dengan detail nanti. Tapi untuk hari ini kita akan sentuh dulu the professional ethics of teachers. Okay, Cik Yusof, can you just go through the slide? Okay, professional ethics of teachers ya, hari ini ingat ya, bukan the art of thinking ya, not for today ya, tapi saya akan selitkan juga sedikit sebab bagaimana sekalipun kita tidak boleh mengelak dalam apa saja keadaan, yang menjadi asas adalah cara kita berfikir. Ya, jadi memang saya akan selitkan juga sedikit ya tentang the art of thinking, tetapi yang itu kita akan go in detail kemudian nanti. Baik, seterusnya Cik Yusof. Ini adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah dimaklumkan lebih awal, dan sebelum ini saya juga tadi bila saya tengok Haji Ghazali dah go through tadi, jadi bila saya nampak tadi saya dah, maknanya you all telah diberikan pendedahan tentang ini, iaitu sekarang ni kita sudah berada di gelombang ketiga
ya dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2021 hingga 2025. Kita sudah pun berada di gelombang kelima, tapi walaupun masih tidak terlalu lambat untuk kita memastikan bahawa ini kita punya blueprint ini berjaya, ya. Baik, seterusnya Encik Yusof. Ini adalah aspirasi sistem. Saya harus bawa semula walaupun saya tidak akan menerangkan lebih detail kerana saya tahu yang telah diterangkan kepada Haji Ghazali, dan tadi pun saya dah tengok sendiri bagaimana you all bersoal jawab dengan Tuan Haji Ghazali, ya. Jadi maknanya you all dah faham apa itu aspirasi sistem, iaitu access, quality, equity, perpaduan dan kecekapan, dan seterusnya kita akan bercakap. Dan aspirasi sistem ini sebenarnya dia cross link, ya, dia cross dengan aspirasi murid yang you all bincangkan tadi, ya. Move Encik Yusof. Dia cross dengan aspirasi murid ni, ya, iaitu pengetahuan, kemampuan berfikir, kemampuan memimpin, diubah etika kerohanian dan identiti nasional. Dan you kenapa kena ingat benda ni? Kerana yang saya katakan tadi bahawa inilah dia apa yang kita perlu terjemahkan dalam diri anak-anak murid kita. Ya, maknanya ini adalah apa yang ada dalam aspirasi murid, dalam PPPM kita, dalam blueprint kita, dan ini yang perlu kita terjemahkan, dan tanggungjawab menterjemahkan itu dalam diri anak murid kita, itu adalah tugas kita. Baik, jadi kalau saya bercakap tentang semua ini, saya gunakan ruang ini untuk kita berkongsi. As I said 20 years ago, I was just like you, very new, ya. Masa saya dulu first posting saya berada di Negeri Sembilan, ya. Itu first posting saya. Dan untuk pengetahuan you all, semasa saya masuk pendidikan pun, sebenarnya saya bukan. Saya adalah lulusan microbiology dan saya berada dalam line swasta, line private sebenarnya. Swasta, ya. Tetapi kemudian atas sebab-sebab tertentu maka saya bila saya dah ada baby dan sebagainya, jadi saya mula buat pendidikan. Dan bila saya buat pendidikan ini, the first thing dalam kepala saya, when my late parents told me, why don't you do education, ya. Masa tu dalam hati saya, ya, saya orang yang satu perkara tentang saya yang saya dari dulu, apa yang saya nak buat saya mesti ada justifikasi. Saya akan justify kenapa saya nak. Jadi masa itu saya fikir boleh saya buat guru, tetapi dalam hati saya dah tetapkan kenapa saya nak buat perguruan, apa yang boleh saya buat ataupun apa yang boleh saya sumbangkan dalam pendidikan. Dan kebetulan pada masa itu kita ada ETAMS, ya. Kalau you all pernah dengar tak ETAMS? Science and Mathematics and English dulu, the teaching of English and Science and Maths and English. So that was like 18 years ago. So semasa itu, jadi di situ saya kata okay, inilah peluang saya untuk memberikan kemahiran saya untuk saya memberi sumbangan kepada pendidikan, and that's how I went into pendidikan lah. Itulah asas kenapa saya masuk dalam pendidikan. Tapi I think what I did, I started it right. What I mean is saya masuk dengan semangat bahawa saya tahu saya boleh memberi sesuatu. Saya rasa itu adalah key point dia. Dan bila saya masuk, memang betul, saya buat all out, ya. Bila saya all out, saya hanya berada dari sekolah dalam 2 tahun saja, 2 tahun, dan saya terlibat dengan pelbagai, ya. Masa tu saya diambil menjadi jurulatih kebangsaan, ya. Saya menjadi ketua penulis modul untuk modul kimia yang digunakan satu Malaysia, ya, di modul kimia dalam bahasa Inggeris. Masa itu saya baru setahun saja dalam perkhidmatan, ya. Tetapi saya all out kerana saya tahu itulah kelebihan saya. Kelebihan saya adalah content dan language. Jadi saya gunakan kekuatan saya itu dan saya all out. Dan akhirnya, kerana itu saya tak lama lepas tu saya dibawa ke Jabatan Pendidikan Negeri sebagai penolong pengarah sains dan matematik. Ya, jadi tuan-tuan, bila dah jadi begitu, kalau sekarang saya sorot balik ke belakang, mengapa Allah Ta'ala meletakkan saya dalam pendidikan, saya dah nampak dah kenapa. Kalau dulu saya tak faham, sebab dulu saya punya bidang lain. Masa tu saya tak nampak, why am I here? Tetapi apabila saya telah hari ini, kalau saya menoleh ke belakang, dan saya boleh katakan bahawa benarlah bahawa perancangan Allah itu yang terbaik. Jadi begitu juga dengan you all, ya. You all dah berada di sini. Saya yakin dah percaya ada di kalangan you all ni bukan memang bukan daripada pendidikan. Mungkin ada yang daripada ijazah lain dulu, yang ataupun macam mana, ataupun semuanya dalam pendidikan. Ada tak yang dulunya daripada ijazah lain? Ada. Kalau ada, jadi ada setengahnya daripada macam kita dulu, macam zaman saya dulu ada KBLI dan sebagainya. Ya, jadi kita tahu mengapa kita ada di sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, you are the right person chosen by Allah Ta'ala untuk mendidik anak-anak. So you must make sure that you really execute your task.
Ya, so jadi masih baru, perjalanan anda masih terlalu baru lagi. You percaya cakap saya. If you start it right, you berniat betul-betul untuk buat yang terbaik. Dan you, the first thing you must understand is what can you contribute. You mesti tahu kekuatan you kat mana. Macam saya jejak masuk, saya tahu kekuatan saya mana. Kekuatan saya pada content dan juga pada language. Ya, jadi saya buat yang terbaik dan Allah Ta'ala itu menyusun dengan begitu baik. Ya, dan sehinggalah saya sekarang. Jadi begitu juga tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan masuk dalam pendidikan ini, tuan-tuan dah pun berada dalam pendidikan ini, tuan-tuan harus tahu apa sebenarnya your forte. You must find your forte. Apa sebenarnya you boleh bagi dalam pendidikan ini. Then you go all out for it. Ya, yang itu penting. Saya harap tuan-tuan supaya kita ni jangan masuk kosong. Kalau kita masuk kosong, jadi kita tak nampak pahala tuju, kita tak nampak ke mana kita. Jadi agak sukar, saya katakan agak sukar kerana kita jadi orang yang kita tak tahu kita nak hala ke mana. Kita tak set kita punya true north. You have to set your true north. You know where to go. Ya, okey. Jadi itu perkongsian sedikit dan jadi maknanya saya katakan pada tuan-tuan berdasarkan pengalaman saya, kalau you are sure of what you want to do, you can go far. Ya, saya dah rasa dah semua ni. Ya, jadi hari ni berlapang dada. Kita akan setiap minggu kita akan cuba bersama dengan tuan-tuan, kita akan bagikan pendedahan. Tuan-tuan terima ini sebagai satu ilmu yang kita nak share, ya. Jadi ilmu ni penting sebab kalau kita tak ada ilmu agak sukar untuk kita menjalankan tanggungjawab kita. Dan kita kalau kita buat pun tanggungjawab kita, dia tidak boleh jadi sempurna. Ya, kerana ilmu tu penting. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi tadi shared values tadi. Kalau tuan-tuan dengar tadi apabila saya beri salam, apa yang saya kata? Saya bagi salam dan akhirnya saya sebut apa? Hashtag JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Tuan-tuan selalu dengar tak perkataan ni? Selalu dengar kan? Okey, ini adalah kita punya tuan pengarah kita sekarang ini, dia yang membawa hashtag ini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah shared values yang perlu kita bawa di peringkat JPN sehingga kepada sekolah, ya, kepada guru-guru kita. Inilah shared values kita. JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Begitu juga guru Melaka di peringkat guru Melaka. Guru Melaka adalah jenama kerajaan nombor 1. Ya, jadi bagaimana nak jadikan kita ni jenama kerajaan nombor 1? Itu yang saya katakan, kita kena ada quality. Ya, jadi hujungnya tuan-tuan, kod mana kita pusing pun di akhirnya saya cakap tentang PPM ke, ya, kita cakap pasal blueprint ke, kita bercakap tentang shared values kita ke, di hujungnya kita bercakap tentang quality. Dan bila kita bercakap tentang quality, kalau bercakap tentang kita sebagai seorang guru, yang paling penting kita adalah quality guru. It's very important. Ya, bagaimana untuk menjadi guru yang berkualiti. Baik, I'm not going to take very long because ni pun dah 3.30, kita akan cuba habiskan by 4 something, ya. Tetapi saya nak tuan-tuan fokus bersama saya. Tuan-tuan, ini satu online ni, ya. Kalau saya bagi talk, saya dah biasa bagi talk, dah 18 tahun dah saya dah biasa bagi talk mata-mata. Kalau kita ni cakap secara terbuka, kadang-kadang kalau ada orang yang bercakap ke apa ke kita tak nampak, tapi dalam online ni saya boleh nampak jelas muka tuan-tuan. Tapi kalau jadi saya harap tuan-tuan dapat memberikan tumpuan kerana kita sama-sama melaksanakan tugas. Jadi berikan tumpuan supaya kita sama-sama boleh, selepas ni mungkin kita boleh ada 2 hala. Baik, apakah ciri-ciri guru yang berkualiti? Kalau saya bercakap tentang kualiti guru, ya, apa antara ciri-ciri bagi guru yang berkualiti? Ya, pastikan mic kamera sentiasa on, ya. Kalau nak off kamera atau nak ke mana-mana mungkin boleh letak bahagian chat di tepi, ya. Jadi kita maklum, ya, jadi urus dia maklum. Baik, kami sendiri pun di peringkat JPN kalau kami bermesyuarat bersama pengarah begitu, ya. Kami akan pastikan kamera sentiasa on dan kalau anda kata kami ada perlu bergerak ke mana-mana, kita akan masukkan dalam bahagian chat, ya, kalau nak pergi toilet ke, nak off camera dan sebagainya, ya. Itu adalah disiplin kita. Jadi saya harap tuan-tuan biasakan kerana tuan-tuan akan selalu bersama dengan pihak kami. Baik, yang pertama kalau saya bercakap tentang kualiti guru, yang pertama adalah strong communicators. Kenapa kita kena jadi strong communicators? Ya, kerana komunikasi ini atau communication is actually a tool. It's a tool to overcome fear. It is very important, ya. Kita kena faham, kita sebagai guru, ya, sebenarnya komunikasi kita tu, itu adalah satu tool ataupun alat, ya. Salah satu penggunaan dia adalah to overcome fear because we have students, you must understand about our students. Anak-anak kita ni mereka masih terlalu fragile.
Ya, jadi mereka perlukan banyak daripada kita. Jadi kita ni mesti gunakan komunikasi itu untuk membantu mereka supaya mereka selesa untuk belajar. Itu very important. Ya. Dan dalam komunikasi ni ada satu cognitive error. Ya, saya akan banyak menyentuh cognitive error kerana ini adalah saya berikan pendedahan sedikit kepada tuan-tuan tentang the art of thinking. Ya, cognitive error. Cognitive error ni dia adalah satu kesilapan pemikiran. Okey, kalau saya tanya tentang, saya katakan tentang pemikiran, apa yang you faham tentang pemikiran? Ni Cik Muhammad pakai baju putih ni. Muhammad apa nama you ni? Dia senyum tapi dia tak nak jawab. Dia tahu saya cakap dia tu. Tu akhir lebar dia senyum tu je lah tu. You're talking to me, right? Isn't it? Yes, I'm talking to you, Encik Muhammad. So what do you understand by thinking? By thinking, there are levels of thinking classified by Bloom's taxonomy, isn't it? There are basic thinking and also where it went through the highest level of thinking, isn't it? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Okay, thinking is a continuous cognitive activity. It's as simple as that. Ya, dia adalah satu aktiviti kognitif yang berterusan. Itu pemikiran. That is thinking. Ya, jadi dalam berfikir ini, sebab tu kena berhati-hati kerana kita akan tahu, kita akan terjebak dengan beberapa cognitive error. Ya, ini yang antara perkara. Jadi saya nak you faham apa maksud cognitive error yang saya maksudkan. Cognitive error ni adalah apabila kita membuat kesilapan, kita succumb into cognitive error. Maknanya kita terjerumus ke dalam cognitive error. Maknanya dia menyebabkan satu aktiviti kognitif yang berterusan ini kita terbuat silap. Jadi dalam komunikasi, apakah dia cognitive error yang ada? Kita namakan dia sebagai framing. Saya namakan dia framing. Okey, apa itu framing? Ada sesiapa yang tahu apa itu framing? What is framing? Pernah tak you all berada dalam satu situasi di mana contoh kita bercakap dengan ibu bapa. Kalau Cikgu Ali cakap dengan ibu bapa tu marah. Dia tak boleh terima. Dia marah sangat. Tapi kalau Cikgu Siti pergi cakap dengan ibu bapa tu, tiba-tiba ibu bapa tu boleh terima. Benda dia cakap sama je. Kenapa jadi begitu? Why? Era Natilia. Kenapa you rasa begitu? Era Natilia. Kenapa you rasa benda tu berlaku? Sebab cara penyampaian ataupun itu cara penyampaian dia tu, kadang nada dia berbeza. Ya, okay, nada. Lagi? Ini ya, thank you Cikgu Natalia. That's good ya. Cara penyampaian. That means how you frame it. That's why I said it's framing. Ya, framing is how you frame it. Apa yang you nak cakap tu macam mana you frame dia. Macam mana you frame benda yang you nak cakap tu. Sebab kadang-kadang manusia ni dia berdasarkan bagaimana cara orang tu, bagaimana you frame benda tu. Frame cara tu masuklah dengan gaya, dengan air muka you, dengan maklumat you, dengan susunan ayat you. Ya, itulah cara framing. Sebab tu dalam cognitive error kita jangan lakukan cognitive error. Okey, nak pergi toilet. Okey. Jangan buat cognitive error ni kerana dalam komunikasi yang pentinglah framing. Sebab tu framing ni penting. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bercakap dengan sesiapa, dengan ibu bapa, dengan anak murid dan sebagainya, ini framing ni sangat-sangat penting. Ya, jangan sekali-kali kita tersalah cakap. Sebab kadang-kadang kita jangan bila kita dah tersalah cakap, anak murid kita tak boleh terima, itu akan menyebabkan dia semakin jauh dari kita. Ya, jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Ya, sebab tu salah satu daripada ciri-ciri seorang guru yang berkualiti adalah dia adalah seorang yang kita katakan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, ya, strong communicators, yang mana dia tidak sekam pada cognitive errors, ya, dan dia dapat membuat framing itu dengan baik. Okey? Dan itu antara ilmu yang tuan-tuan harus ingat, framing. Sebab tu kadang-kadang dalam komunikasi, sebab tu ada orang kata perlu ke belajar komunikasi ni? Cakap je lah. No, kerana kesan dan akibat dia bila kita bercakap, penerimaan orang tu akan jadi berbeza. Ya, begitu juga kadang-kadang sangat simple aja tuan-tuan. Even kita dengan pihak pengurusan kita sekalipun, ya. Kadang-kadang kita bercakap, kalau arahan keluar apa-apa, ada yang suka buat lambang macam ni aja dalam WhatsApp. Perasan tak kita sekarang ni banyak berusaha dengan WhatsApp dan sebagainya, dia keluarkan emoticon aja macam ni. Ya? Betul tak? Do you realize benda-benda ni berlaku? Ya, Cikgu Nur Akmal, betul tak? Benda-benda ni berlaku kan Cikgu
Ahmad Faiz Mukhlis. Ya, benda-benda ni berlaku. Kita akan tengok dalam the WhatsApp bila katakan pengetua kita cakap apa-apa, ada pula yang kita pergi angkat tangan macam ni je. Ini bukan satu cara yang betul kan. Tidak ada ruginya. Susah sangat ke kita nak menaik, baik tuan Haji, baik tuan, apa saja. Kerana itu salah satu framing yang simple saya bagi. Ya, kalau you jawab boleh tak saya nak gini ya. Dia mungkin penerimaan dia lain sikit ya. Mungkin jawapan you dapat tu tidak. Tapi kadang-kadang bila kita cakap elok-elok, maaf puan, boleh tak gini-gini, itu framing kita. Ya, dan kita tiba-tiba kenapa you dapat, I tak dapat. Could be your framing. Sebab tu framing ni penting ya. Jadi ini adalah salah satu perkara yang penting. Yang kedua, dalam komunikasi ya, dalam aliran pemikiran ini ada satu yang kita harus ada satu kemahiran, iaitu to listen well. Okay, in listen well ni Sean Covey ya, dia kata ada dua perkara yang kita harus tahu. Sean Covey dia cakap apa? Dia berkata tentang delay judgment. Ya, delay judgment means don't be so quick to judge which information may not be sufficient. Ya, kerana kita jangan cepat sangat menerima apa-apa sebab kadang-kadang tu kita kena delay punya judgment. Saya bagi contoh yang mudah kadang-kadang kat sekolah kita ada terima anak murid. Ya. Anak murid saya dulu, saya lama saya rasa dalam 18 tahun dalam 18 tahun kerjaya saya hanya di sekolah dan 3 tahun saja. 15 tahun saya dalam pengurusan. Ya. Jadi saya dah banyak berurusan dengan, saya dah berada di hampir ke semua sektor dah. Jadi saya tahu apa yang berlaku di bawah. Ya. Jadi kadang-kadang contoh guru kita, katalah anak murid kita ni, ya, anak murid kita dapat anak murid baru daripada sekolah A. Yang mana kita dapat tahu masa kat sekolah A dulu dia ni ada masalah disiplin. Dan dia pindah ke sekolah kita. Ya. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku adalah kita pergi mengumpat pula anak murid ni. Ya. Benda ni berlaku. Ini realiti yang kita harus terima. Ya. Jadi sebab tu saya tak nak batch guru-guru baru ni terikut benda-benda macam ni. Jangan terlibat dengan perkara-perkara mengarut ni. Ya. Sebab tu saya katakan kita ni kena belajar untuk delay kita punya judgement. Kalau kita dengar cerita apa-apa ya tentang anak murid kita ke tentang parents dia ke, don't talk bad about them. Jangan pula kita pergi ke apa dan kita pula yang membawang anak murid kita. Kita pergi mengumpat pula anak murid ke kita kat bilik guru dan sebagainya. Jangan buat kerja-kerja macam ni kerana you must understand our students are very fragile. Ya, pada saya kalau dia ada masalah disiplin dan sedikit dan sebagainya, itu sebenarnya refleksinya adalah kepada kita. Bagaimana kita sebagai guru membimbing dia. Sebab tu kita jangan judge dia. Sebab tu saya kata sebagai guru kita kena ada kemahiran to delay our judgment. Kita kena bimbing dia, bukan kita judge dia. Dan kalau kita mengumpat dia pula, kita kena ingat kadang-kadang anak murid ni mendengar, bila dia mendengar dan dia akan rasa jauh dari kita. Dan percayalah cakap saya, kesan dan akibat yang tuan-tuan buat ni, yang kita buat ni, kita nampak simple kita nampak gelak-gelak je. Kita masuk bilik guru, kita pun cakap, ada budak baru tu ini, dengar dia ada masalah sekolah ni. Kita cakap tu macam tak rasa apa-apa kerana bukan anak kita. Ya. Tetapi tahukah kita bila benda tu sampai kepada anak murid itu, you sudah membuatkan satu mental block pada dia yang sangat besar. Selepas itu, dia punya minat untuk belajar akan hilang, keseronokan dia untuk belajar akan hilang. So ini sangat bahaya dan saya rasa tuan-tuan harus mengambil iktibar tentang perkara ini. Nampak simple tetapi impaknya besar. Ya, dan saya menggunakan ruang dan peluang ini untuk tuan-tuan faham bahawa perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Cognitive error yang biasa berlaku dalam keadaan bila kita kena delay judgement ni adalah social proof. Okey, ada sesiapa yang boleh beritahu saya, tahu tak apa itu social proof? Asyik nama sama je yang saya tengok. Okey, Jazli Firdaus. Jazli Firdaus mana? Ya, saya. I cannot see you, Jazli. Okey, Jazli Firdaus. Okey, Cik Jazli Firdaus sekolah mana? KV Melaka Tengah. KV Melaka Tengah. Pernah dengar tak tentang social proof? Satu cognitive error yang kita namakan social proof. Pernah dengar? Macam tak. Macam tak. Okey. Maftuhah, Cikgu Maftuhah, okey. Pernah tak you all lalu dalam situation di mana, sama juga Cik Jazli dan semua. Pernah tak you all berlaku dalam satu keadaan di mana you masuk ke satu tempat, bilik contohnya, kawan-kawan kita tengah gelak. Kita tak tahu apa-apa tapi kita masuk, automatik kita pun gelak juga.
Sebenarnya kita tak tahu pun apa yang kelakar, kita tak dengar pun. Betul tak? Pernah tak berada dalam situasi macam tu? Cik Jazli pernah? Nur Amira pernah berada dalam situasi macam tu? Ya? Ataupun kadang-kadang kita dalam satu what do we call this, dewan, kadang-kadang ada orang bangun tepuk tangan, tiba-tiba kita pun bangun tepuk tangan walaupun sebenarnya kita pun tak berapa tahu sangat. Pernah tak berlaku Nur Amira? Ada, pernah. Apa itu sebenarnya? Itulah yang dipanggil social proof. Something yang kita nampak normal and then kita pun nak join sama. So something like that, right? Yes. Kenapa? Because we want to be accepted. Kita nak masuk dalam tu, nak integrate dengan diorang, nak jadi macam kawan-kawan. So something like that lah. Maybe. Yes, that's very true. You want to fit yourself into the community. You want the feelings of wanted to fit yourself into the community. You nak orang terima you sama juga. Why you pun tak faham, you pun masuk juga. Ya, so sikap ini sebenarnya adalah satu cognitive error yang tuan-tuan kena perasan dan jangan masuk dalam cognitive error ini. Dan untuk memastikan tuan-tuan ada kekuatan itu, sebab tu kita perlu ada kemahiran berfikir yang sangat tinggi untuk mengelakkan kita daripada masuk dalam situasi yang begini. Ya, sebab tu kadang-kadang orang tu mengumpat A, kita pun mengumpat A. Orang tak suka B, kita pun tak suka B juga. Tak pasal-pasal. Kita kenal pun tidak, tapi sebab orang tak suka dia, kita pun tak suka dia. That is social proof. Dan sebenarnya ini adalah salah satu daripada cognitive error yang sangat bahaya. Ya, sebab tu tuan-tuan saya minta you all guru-guru baru, you have to set a new you have to set a new mindset. Ya, you set a mindset, you set a new scenario, you set a new tradition because you are still young. Ya, sebab tu saya bila bercakap dengan guru-guru yang baru, saya selalu kata setlah satu trend yang baik. Ya, jangan terpengaruh dengan benda-benda yang negatif. Ya, kalau orang cakap apa-apa macam information bias. Information bias ni juga adalah satu cognitive error. Ya, contoh saya bagi, saya pernah membaca ada satu lecturer ni, dia daripada Max Planck Institute of Germany. Ya, okay. Dia tanya satu soalan. Dia kata, which city has more inhabitants, San Diego or San Antonio? Dia cakap macam tu. Dia tanya ni kepada student yang berada di University of Chicago and University of Munich, dekat Germany. So apa yang berlaku adalah pelajar-pelajar daripada University of Chicago ni 62% menjawab dengan betul. Dia kata San Diego. Tapi pelajar daripada Jerman, dia jawab 100% tepat. Kenapa? Sebenarnya kerana pelajar daripada University of Chicago ni, dia dah ada satu information lebih awal sebab dia katakan bahawa kedua-duanya adalah satu household names. Ya, jadi dia tak boleh nak jawab dengan betul. Sedangkan orang luar daripada Germany yang tak berapa ada information, dia pernah dengar pasal San Diego je. Jadi dia pun jawab San Diego. Sebab tu kita katakan information does not mean it may not be sufficient. Information may not be sufficient. When you have information, it doesn't mean that you know everything. That is what we call as information bias. Itu yang dipanggil sebagai information bias. So be careful dengan information bias. Kadang-kadang kita dapat maklumat, kita dapat maklumat tentang anak murid tu, kita dapat maklumat tentang anak murid ni daripada cikgu sekolah sana, cikgu ni cerita, orang tu cerita, lepas tu ada pula cikgu baru pindah daripada sekolah lain pun kita dapat information tentang dia. You must always bear in mind, ingat apa pesan saya. Dalam cognitive error, information bias ini adalah satu yang sangat bahaya. Kadang-kadang lagi banyak information yang kita dapat, dia akan membuatkan kita membuat keputusan yang lebih tidak tepat. Sebab tu kita kena delay judgement. Apa dapat information pun delay your judgement. Ya, then only you make your decision. Yang kedua dia kata tentang defer judgement. Defer judgement ini penting sebab anak murid kita ni dia akan cakap macam-macam. Dalam keadaan sekarang, tadi saya katakan kita dah jelas bahawa salah satu aspirasi murid tadi adalah kemahiran berfikir. Maknanya kita meraihkan kemahiran berfikir. Kita nak anak-anak murid kita ni ada kemahiran berfikir. Ya, jadi bila dia ada kemahiran berfikir, biarkan dia memberikan pandangan. You have to understand that do not interrupt because you have to understand that there's no idea is a stupid idea. No idea is a stupid idea. So you have to accept any ideas that comes in from the student. Kalau anak murid kita cakap apa-apa, jangan terlalu cepat untuk kita mengatakan tidak. Kita kena faham bahawa there's no idea is a stupid idea. Kita harus belajar menerima. Sebab tu kita kena defer
judgment. Dan dalam hal ini, ya, ada satu yang kita katakan bahawa ada satu cognitive error bila kita nak buat defer judgment. Apa cognitive error itu? Ia dinamakan sebagai confirmation bias. Apa itu confirmation bias? Ada sesiapa nak bagi pandangan apa itu confirmation bias? Ada sesiapa pernah dengar ke atau pernah baca apa-apa yang berkaitan dengan aliran pemikiran, kaedah berfikir, ada apa-apa yang tahu tentang Rolf Dobley? Ada apa-apa nak beritahu tentang confirmation bias? Khairul Azwan. Siapa Khairul Azwan? Who is Khairul Azwan? Cikgu Khairul Azwan. Where are you? I cannot see you. Okay, Cikgu Khairul Azwan dari sekolah mana? Syarifah Rozia. Pernah dengar tentang confirmation bias? Tak pernah. Tak pernah dengar tentang confirmation bias. Tapi berdasarkan ni, you rasa apa itu confirmation bias? What do you understand by confirmation bias? Saya cuba confirmation info yang mungkin tidak sepatutnya kita dengar ataupun kita wrong information daripada pihak yang tertentu. No. Okay, tak apa. Thank you. It's a good try anyway. That is information bias. Ya, di mana information yang kita dapat kadang-kadang tu tidak menyebabkan dia membawa kita membuat pemikiran yang betul. Confirmation bias adalah satu yang this is like the mother of misconception. Ya, I shall say this is the mother of misconception. Kerana apa? Kerana kita ni akan ada satu tendency, kita akan filter out apa-apa information yang contradict dengan kita punya existing knowledge. Contoh kadang-kadang kita ni dengar, kita dah faham macam ni, kita dah tahu macam ni, tapi bila kita dengar, ya, bila kita dengar sahaja, only listen to what, betul. Apabila kita dengar apa orang cakap, ya, kita rasa macam kalau apa yang dia cakap tu sama dengan apa yang dalam kepala kita, kita terima. Kalau tak sama je, kita tolak. Pernah tak kita berada dalam situation tu? Ya, bila tak sama dengan kita je, kita kata, no, this one kita tak terima. Ya, tapi kalau benda tu sama dengan pemikiran kita, dan kita terima. That is confirmation bias and very dangerous. Sebab tu tuan-tuan, you have to defer your judgment. Ya. When people say anything, I can relate. Ummu Amirah. Who is Ummu Amirah? I am Ummu Amirah. Ya, Cikgu Ummu Amirah. Okay. Macam mana you kata you can relate dengan confirmation bias itu? Oh tak, tapi saya rasa macam it's not good to say it here, but I'm just gonna say it. I learned about sujud after, it's about agama lah. I learned that sujud after solat is haram. I learned that from somewhere. So bila saya tahu tu, saya macam cuba filter that is it true, is it not, which dalil they are referring to, because it doesn't confirm with my existing knowledge. Oh, yes, okay. I never knew that it is haram. Yeah, okay. Thank you Cikgu Ummu Amirah. Itu satu contoh lah. Betul lah tu. Kalau kita dah biasa buat apa-apa atau kita buat apa, tapi contoh lah, paling simple. Kalau contohnya kita ni memang suka je cakap pasal orang, tetapi apabila ada orang lain yang mengatakan bahawa begini yang sebaliknya, kita tak boleh terima. Dan kita akan cakap ya ke, tak adalah, okey je, kita akan ada tendency untuk buat begitu. So this is confirmation bias and it is the mother of all misconception. So you always remember that. Ya, kalau nak buat apa-apa lepas ni fikir, adakah ini satu cognitive error? Fikir dulu. Kalau rasa itu cognitive error, then don't do. Sebab apa tuan-tuan? Tapi bila kita ni ada kemahiran yang macam ni, dia akan menolong kita dengan banyak perkara. Yang pertama, menolong kita membuat keputusan. Dalam banyak hal, kita perlu buat keputusan. Tuan-tuan dan perempuan, hari ni yes, you berada di sekolah, you takkan tahu siapa you 10 tahun dari sekarang. You takkan tahu siapa you 20 tahun sekarang, 5 tahun dari sekarang, you wouldn't know. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Jadi apabila satu berada di satu tempat di mana you perlu membuat keputusan, ini adalah kemahiran yang perlu ada. Ya, jadi you akan jadi seorang yang pandai membuat keputusan. Dan kedua, you akan ada satu yang kita panggil resilient. Faham tak apa maksud resilient? Muhammad Omar, what do you understand by resilient? Muhammad Omar, who is Muhammad Omar? Saya. Mana Cikgu Muhammad Omar? Cikgu Muhammad Omar faham apa tentang resilient? Saya angkat tangan lagi. Apa yang you faham tentang resilient? Faham tak maksud resilient? Tak berapa sangat. Ketahanan. Resilient ni maknanya you ada ketahanan. Oh, ketahanan. You tak cepat goyang. Orang kata tak cepat goyang. Ya. Ketahanan. Yes, Muhammad Arif, Muhammad Jamil, ketahanan. Betul. Ya. Cik Muhammad Omar ni maksud dia resilient, dia adalah mempunyai daya tahan yang tinggi. Kerana apa? Apa orang cakap dekat you pun, ya, you tak boleh cepat goyang, you takkan cepat goyang. Sebab apa? Sebab you tahu dia sedang melakukan cognitive error. You get what I mean? Kena tenang lah.
Maknanya you kena tahan, ada daya tahan yang tinggi. Ya. Maksudnya you ada daya tahan yang tinggi. Kalau andai kata, saya bagi contoh yang paling mudah, katalah you ni seorang yang rajin bekerja. Contoh saya bagi kat sekolah, you memang rajin, you suka buat extra class lah, tu lah, ni lah. Tiba-tiba you tengok ada orang mengata-ngata you contohnya, atau orang menjatuh-jatuhkan you. Kalau ketahanan diri you tak ada kemahiran ini, you tak tahu bahawa dia sedang melakukan satu cognitive error, then you will succumb to it. What you will do, you feel down. You akan rasa down. Sebab you rasa you tak tahu, you tidak faham bahawa dia sedang melakukan cognitive error. Tapi sekiranya you tahu apa you buat betul. Dan orang bercakap, sebab you kena faham manusia bercakap berdasarkan kepentingan masing-masing. Ini common. Dalam mana-mana pun kita berlaku dalam kehidupan kita. Manusia akan bercakap berdasarkan kepentingan masing-masing. Apa kepentingan dekat dia? Itu yang dia cakap. Betul. So sekarang kita yang mendengar ni, kita yang kena filter. So bagaimana nak filter? Kena ada ilmu. Sebab tu apa ilmu itu? Inilah salah satu dia. Ilmu memahami apakah yang dimaksudkan dengan kognitif. Apakah yang dimaksudkan dengan cognitive error. Dan apakah itu cognitive threat. So kita tahu mereka buat cognitive error, so you are not succumb to it. Ya, okay, you tahu, you memang buat kerja betul. So people say anything, you buat tak tahu lah. You buat je kerja you. You jalan terus, orang kata. Ya, so ketahanan lah, itulah resilient. You tahan, you jalan terus. Bila orang kata kenapa you ni macam tak ada perasaan, you tak tahan ke orang tu, group tu tengah bercakap tentang you. You tak akan goyang. Sebab apa? Sebab you have this resilient. Yang mana resilient ini kerana you ada ilmu. You tahu this person is actually doing a cognitive error. So why should I succumb to it? You see? So that's how that will make you stronger. So sebab tu saya kata guru-guru baru, saya minta you all ni ada pemikiran yang kuat. Yang saya nak bawa you all ke arah itu, ya, ke arah mempunyai pemikiran yang kuat. Ya, jangan cepat goyang, jangan cepat. Jadi don't worry. The most people will do is they will just talk bad about you. That's the most they will do, and it doesn't change anything anyway. Don't worry so much about that. Dalam dunia yang mencabar ini, you don't have to worry so much as long as you know what you're doing. Satu saya kata ya, pentingnya dalam banyak keadaan you ada balik tadi kepada tadi ya, yang tadi saya katakan tentang ini balik pada tadi, iaitu you mesti ada kemahiran dua, iaitu delay judgment, maknanya dapat information apa-apa tapis dulu, and you also must defer judgment. Maknanya apa orang cakap kita kena what do you call this, jangan cepat sangat potong. Kalau kita jadi cikgu dengan anak murid, jangan cepat sangat potong ya, and defer judgment. Baik, itu adalah listen well. It's another quality ya. Yang pertama tadi strong communicators and listen well. The third one is focus on collaboration ya. Focus on collaboration ni juga adalah satu kualiti guru yang perlu ada ya. Jadi you have to connect. You connect to each other. Macam sekarang ni ya, you ada satu group yang you akan berjumpa almost every week. I don't know, every 2 weeks ke apa, I'm not sure ya, tapi tengoklah jadual kita nanti, you akan selalu jumpa. So you can connect ya, you always connect to each other ya. Dan you juga mesti akan ada buat group work. Ya, boleh je sekolah ni, tanya sekolah ni macam mana you buat, you focus on collaboration. Kerana bila you collaborate, things will get better. Yes, because you ada dua kekuatan yang berbeza dan digabungkan. Ya. Sama juga bila kita kat sekolah, you collaborate ya, mungkin dengan cikgu lain dan sebagainya, you can always do that. Tapi dalam keadaan sekarang ni sebab kita tengah pandemik ya, tetapi tak apa, ilmu ni you pegang sebab pandemik ni insyaAllah mungkin selepas ini kita akan, dia dah menjadi endemik dan kita mungkin akan ke sekolah semula dan sebagainya ya, jadi benda ni boleh digunakan. Baik Encik Yusof, next slide please. So focus on collaboration. Yang seterusnya adalah adaptable. Menjadi orang sebagai guru, guru yang berkualiti, salah satu elemen perlu ada adalah adaptable. Maknanya kita boleh adapt dengan perubahan. Ya, kerana apa? Kerana keadaan sekarang ni global changes. Ya, kita pun tak sangka yang kita akan PDPR sentiasa macam ni. Kita tak menyangka benda ni, tapi keadaan berlaku kan. Kerana sekarang adalah keadaan VUCA world. Okey, apa itu VUCA world? Cikgu Lau, Ceh Pau. Sekolah mana ni? Cikgu Lau ada? Saya ada. Sorry. Line saya hanya macam tak stable. Cikgu Lau pun demam juga ke? Tak buka mic, tak buka kamera? Macam kamera saya rosak. Saya sedang tunggu webcam I. Sorry. What is VUCA world, Cikgu Lau? Any idea? Not sure. I don't have any idea. Ada sesiapa yang tahu? Ni ramai yang tengah Google ni. Ada sesiapa yang tahu what is VUCA world?
Saya tahu ramai yang tengah Google ni. Tak apa, bagus. Itu percubaan yang baik. Okay, Muhammad Hafiz Yunus. Volatility, uncertainty, complexity, ya, and also ambiguity. Itu adalah VUCA world. Ya, VUCA world ni maknanya kita sekarang berada dalam dunia yang V apa? Volatility, ya, volatility. Volatility ni maknanya keadaan yang mudah berubah. Volatile, dia mudah berubah. Mudah berubah, macam berubah lah. Maksudnya hari ni lain, kejap lagi dah lain dah. Ya, dia volatile. Ya, and then uncertainty. Betul kan? Okay, uncertainty itu apa? Keadaan yang tak menentu. Are you guys with me? Ummu Amira? Uncertainty itu apa? Dia maknanya dia keadaan yang tidak menentu. And then complexity, kompleks lah. Keadaan tu sangat kompleks. And also ambiguity, samar. Segala-galanya sama. Jadi dalam keadaan VUCA world ini, kita kena ada kemahiran untuk adapt dengan tinggi, ya. Jadi tak ada ni bahasa Melayu dia, turun naik, ketidakpastian, kerumitan dan kekaburan. Ialah tu. Bahasa Melayu dia macam tu. Ya? Betul lah, volatile, dia kekaburan. Dia ambiguity, ya, maknanya dalam keadaan kabur. Kita tak nampak sangat. What's next? Macam sekarang, kita berada dalam keadaan tu, kita pun tak tahu lepas ni apa. Ya, jadi sebab tu sebagai guru kita haruslah mempunyai kemahiran untuk adaptable yang tinggi, ya, kemahiran adaptable yang tinggi. Kita mampu adapt dengan situation apa saja dan supaya kita dapat mengawal situasi dengan baik dan kita dapat terus memberikan ilmu kepada anak murid kita dengan baik. Kalau kita tak boleh buat perubahan, itu yang berlaku, kita stres. Bila kita stres, kita takkan boleh bagi pendidikan yang berkualiti. Ya, sebab tu adaptable itu penting. Seterusnya Encik Yusof. Seterusnya adalah engaging. Okay, engaging, ada sense of humor, ya, membuat creative lesson, and this is very important, strong classroom presence, ya. Mesti ada satu strong classroom presence and you must depend on your students level. So kita ada students level kita, ya. Kita kena faham anak-anak murid kita. Ada anak murid kita yang mungkin dia ni jenis yang apa kita panggil tu kinesthetic. Dia kena bergerak. Bila dia bergerak tu baru dia boleh okey sikit. Jadi kita pula janganlah pula sebagai cikgu, kita kan ada kemahiran tu kan. Pernah belajar kan masa kita buat degree pendidikan dulu. Nur Syakinah. Siapa puan Cikgu Nur Syakinah? Cikgu Nur Syakinah. Ya, saya puan. Mana dia? Okey. Gelap tak nampak you. Okey, Cikgu Nur Syakinah. Belakang you cahaya kot. Okey, Cikgu Nur Syakinah. You pernah belajar dulu kan? Kita ada belajar dulu kan? Tentang kita punya students ability yang berbeza? Ada kan? Students level kita yang berbeza? Jerry ke? No. Yang kita belajar ada yang kinesthetic, ada yang what they call this, dia auditory. Pernah dengar kan? Nur Saadah senyum-senyum apa? Angguk-angguk tu cuba Nur Saadah explain apa tu? There are 4 learning styles. Auditory, kinesthetic, visual dengan auditory. Very good. Yeah. Itulah dia. Thank you Cikgu Nur Saadah. Cikgu Nur Syakinah bukan tak tahu, dia lupa. Tapi lepas ni kena ingat kerana benda ni kenapa kita kena ingat, bukan betul apa yang kita belajar dulu bukan benda yang kita nak kena hafal bawa ke mana-mana, tetapi harus dipraktikkan. Bila kita ingat maka kita akan tak terlupa. So bila anak murid kita buat ragam yang pelik-pelik sikit, kita akan faham kenapa dia begitu. Ya, kalau kita tahu dia memang jenis ni, kita kena faham lah, sebab tu students level kita kena faham. Bukan saja level sama ada rendah, menengah, di mana dia, tahap dia dan sebagainya, tetapi juga learning style semua termasuk sekali yang kita harus ambil tahu. Show empathy and have patience. This is the next quality that we have, that teachers need to have, ya. Observant, attentive, compassionate. Ya, mesti ada sikap-sikap ni. Kita observant, attentive, compassionate, kita tidak macam ini sebenarnya berkait dengan tadi. Di mana kita tidak, kita akan delay kita punya judgement. Ya. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih compassionate. Ya, itu penting. Dengan anak murid ni kita tak boleh membuatkan dia takut. Kita tak boleh buat dia makin jauh daripada kita. Ya. Dan kita kena faham. Saya cakapkan, saya bagi contoh yang paling mudah. Mungkin perkara ini tidak begitu signifikan di peringkat sekolah menengah, ya, tetapi dia berlaku di peringkat sekolah rendah. But don't be surprised, ya. Ada juga kes-kes yang mana dia ni dah terbawa ke apa? Dia terbawa ke sekolah menengah. Contohnya mild dyslexia. Ya, tuan-tuan tahu tak apa itu mild dyslexia?
Nur Amirah Fatihah, pernah dengar tak? What is Pernah, mild Puan. dyslexia? Apa tu? Dia ada kelemahan dari segi membaca. So, macam apa tu? Sorry. Itulah ya salah satu saya. Sebab tu you nampak tak, itulah kepakaran saya. Saya sangat observant ya. You letak muka you atas tengah makan. Okay, apa? Teruskan. So dia ada what do you understand about mild dyslexia? Dia ada kelemahan dari segi membaca. So what they actually nampak certain huruf macam contoh B dengan D, benda tu terbalik. Dia akan nampak D as B, B as D. Dan ada tulisan dia macam, kalau siapa pernah tengok cerita Percy Jackson yang lightning tu, dia akan jadi macam tu. Dia tak boleh membaca. Dia akan nampak sesuatu huruf tu sebagai simbol macam tu. Thank you. Ya, ada pelajar ya, ini adalah satu masalah dyslexia. Ini berlaku daripada biasanya dia dapat dikenal pasti masa dia di peringkat rendah. Ya. Tetapi ada keadaan yang dia ada mild dyslexia. Maknanya bila dia dyslexia yang betul-betul macam kata very kita katakan dyslexia dia tinggi kan, dia akan pergi ke mungkin dia akan pergi ke pendidikan khas dan sebagainya. Tetapi ada keadaan yang anak kita menghadapi mild dyslexia, student kita ya. Jadi bila di peringkat rendah ni, parents akan jadi denial dan dia tak boleh confirm ini dyslexia ke tidak sebab sangat mild. Kerana budak dyslexia ni kalau you perasan, dia ni bukan ada masalah apa sangat ya. Yang lain dia okay. The only thing adalah dia ni mempunyai masalah what do you call this, melihat huruf. Dia ada masalah dengan huruf ataupun dengan alphabet, yang mana alphabet ni will be jumping. Ya, alphabet ni macam melompat-lompat, dia macam jumping. Ya, jadi bila dia nampak ni, itu yang menyebabkan dia tak boleh baca, bukan sebab dia tak pandai, tapi sebab dia ada brain issue dia yang menyebabkan benda ni jadi macam tu. Ya, jadi kadang-kadang benda ni tak dapat di-tackle daripada awal. Ada kes di mana tahun lepas kawan saya sendiri anak dia hanya dia dapat detect bahawa dia ni mempunyai dyslexia issue ni dah ada tingkatan 2 baru dia dapat detect. Jadi alangkah malangnya jika kita mempunyai guru-guru yang tidak memahami keadaan ini. So apa yang kita akan buat? Kita akan pressure dia. Kita akan bagi dia unnecessary pressure. Kerana apa jadi macam tu? Kerana kita ni tidak ada sikap untuk show empathy and have patience ya. Ada guru pendidikan khas di sini, Siti Aisyah. Ya. Jadi kalau guru pendidikan khas ni, dia dah jelas dah anak murid dia ni memang anak murid yang perlukan pendidikan khas. Jadi dia dah ada, dia dah tahu macam mana cara nak urus ya. Tetapi yang masalahnya apabila yang mild dyslexia yang berada di aliran perdana. Ya, kalau kadang-kadang kita kena faham anak murid kita ada yang patutnya diuruskan di peringkat rendah lagi. Tetapi ada yang terlepas sampai ke peringkat menengah. Macam anak kawan saya tu dah tingkatan 2 baru tahu. Jadi di situlah kita harus jadi guru yang lebih berilmu. Jadi maknanya kita tahu. Bila kita nampak anak murid kita macam tu, kita tahu macam mana nak tackle. Ini penting. Sebab tu ilmu tu sangat penting. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita terus kepada yang seterusnya, iaitu lifelong learners. Untuk lifelong learners ini, kita adding tools to your toolbox. Ini biasalah reading, courses, discussion. Ya, macam ni yang kita buat ni. This is actually adding tools to your toolbox. Ya, maknanya you ada extra knowledge. So selepas ini you lebih faham. Selepas ini you tidak mudah membuat kesilapan pemikiran, ataupun you juga tidak akan terjerumus kepada kesalahan pemikiran yang dibuat oleh orang lain. Ya, kerana you sudah ada ilmu. Ya, sebab tu kita harus sentiasa belajar, dan juga kita akan share best practices, best method, best approach. Ya, yang ini kita boleh sentiasa kita akan always connect to each other lah. Ya, dan kita akan dapatkan, kita boleh share best practices. Dan dalam hal ini ada satu yang selalu mengganggu kita untuk menyebabkan kita ni tak boleh nak jadi lifelong learners ataupun orang yang belajar sepanjang hayat. Kenapa? Availability bias. Availability bias ni adalah satu cognitive error. Ya, contoh apa contoh availability bias? Ada sesiapa yang boleh share dengan saya tak? Nurul Wahida. Ya, Nurul Wahida. Saya. Ada? Apa yang you faham tentang availability bias ni? Mungkin daripada perkataan available mungkin situasi itu dia biasa je, tapi kita melebih-lebihkan. Okay.
No, okay, tak apa. Saya bagi penjelasan. Availability bias ni sebenarnya, saya bagi contoh. Okay, Nurul Wahidah, you pernah tak berada dalam satu situasi di mana, saya bagi contoh kita pakai kereta Proton. Contohlah ni, contoh saja. Kita pakai kereta Proton ni. And then kita punya kelajuan tu mungkin kita boleh bawa paling tinggi pun 120 lah. Contoh, ni contoh saja ya. Proton pun ada juga Proton yang boleh bawa laju Okay. Tiba-tiba ada orang lain dia beli Honda katakan, atau dia beli apa-apalah yang kereta lain. Jadi yang Honda atau apa yang menyebabkan dia boleh bawa laju lagi. So kita ni tak boleh nak beli ya. So apa kita cakap? Alah, tak apalah. Okey je, pakai Proton pun okey je. Kawan I pakai itu pun okey je. Pernah dengar tak? Ataupun kita ni rumah kita tak ada guard house. Rumah orang lain ada guard house. Kita ni sebenarnya tak boleh nak beli rumah tu. Tapi apa kita cakap? Hari tu ada kecurian berlaku kat sana. Padahal ada guard tu. Rumah I ni tak ada guard pun, tak ada kecurian pun. Pernah tak kita berlaku dalam situasi macam ni? Sama ada kita dengar orang cakap atau kita sendiri buat? Ayat sedapkan hati sendiri. Siti Aisyah Buhari. Mana Siti Aisyah Buhari? Saya. Mana Siti Aisyah Buhari? Saya. Okay. Ayat sedap hati sendiri. Betul lah tu. Itulah availability bias. Dan ini sebenarnya bahaya kalau kita succumb to it. Ya, we cannot succumb to it. Kita kena, ni contoh, ambil 2 dos vaksin pun kena COVID juga. Ini just the latest one. This is a good example as well. Ya, dia kata macam tu. Ini semua availability sebenarnya adalah availability bias. Ya, yang mana dia sebenarnya nak kata bahawa tak apa dah tak ada. Itu yang selalu menghalang kita menjadi lifelong learners. Contohnya, apabila kita nak buat best practice ataupun best practice, kita nak share best practices untuk best methods and best approach. So kalau kita ni ada masalah untuk sekam kepada cognitive error ni, nak terjerumus pada cognitive error ni, kita akan cakap apa? Oh, dia tu selalu tak ada apa pun I buat tak ada pun share best practices semua, tapi I dapat je anak murid I semua A. We have the ability, we have the tendency to say that, right? Why? Yang sebenarnya sebab kita malas nak buat share best practices. Nampak tak? So, this cognitive error adalah satu yang harus kita jauhi, ya, availability bias. Jadi tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan kena faham ya, semua yang saya bincangkan tadi, keseluruhan yang saya katakan tadi, kalau tuan-tuan tengok, itu adalah kualiti yang perlu ada pada guru. Ya, dan saya terjemahkan dia juga dalam keadaan yang apakah yang mungkin menjadi penghalang, iaitu itu yang saya katakan sebagai cognitive errors. Ya, jadi nanti dalam jika ada ruang seterusnya, nanti kita mungkin akan berkongsi dengan lebih detail tentang cognitive, the art of thinking, yang kita akan ceritakan tentang cognitive errors, cognitive trap ini, dan bagaimana ini akan mengganggu tugas harian kita, dan bagaimana dia akan mengganggu, yang paling penting adalah karisma kita. Kerana sebagai guru kita juga harus ada karisma ya, kerana kita kena ingat anak murid kita melihat kita. Ya, kadang-kadang pernah tak you all brother, alah tak payahlah tanya anak murid kita dulu masa sekolah-sekolah, pernah tak kadang-kadang certain subjek ni you rasa macam cikgu dia tu you suka, so tak pasal-pasal dia punya subjek je you score. Tapi kalau cikgu yang you tak suka tu, dan tu lah keluar jadi 6, jadi 7. Ya, saya dulu, saya faham lah, saya pun pernah jadi student ya. So I understand, right, Nur Fatin Ahmad, suka dia, betul, haha dia kata. Ini yang perkara yang berlaku ya. Ya. Jadi saya mahu you all faham, sebab saya punya ceramah, saya akan bawa lebih kepada apakah perkara yang berlaku di bawah secara realiti. Dan saya nak you all belajar bagaimana menangani perkara ini. Kerana kalau you all tak belajar benda ni, akhirnya you akan mengikut orang. Dan bila you mengikut orang, inilah yang akhirnya kadang-kadang dalam satu keadaan bila kami bermesyuarat ya, kadang-kadang ada keadaan, saya dah 15 tahun, 16 tahun berada dalam pengurusan pendidikan ya, kadang-kadang ada yang berlaku, ada yang kata, Puan Nazrina ini tradisi since sekolah itulah. Bila kita kata kenapa jadi macam ni? Oh, dia memang dah jadi tradisi. Kenapa jadi tradisi? Kerana setiap kali batch baru masuk, dia tidak ada pemikiran ini, dia tidak ada kekuatan ni. So bila dia masuk aja, apa yang ada kat sini itulah yang diikut. Dia nak social proof. Dia nak masukkan diri dia dalam keadaan dalam apa supaya diterima oleh kawasan tu. Jadi kalau kawasan tu cikgu dia jenis yang suka main kata apa baca CV rendah ni, yang baca CV 1 ni, dia pun ikut baca CV 1. Kan aku baca CV tinggi kan cikgu ni marah pula. Ya, jadi dia pun ikut.
Ataupun mungkin cikgu-cikgu kat situ jenis yang macam-macam jenis yang ni dia pun ikut juga jadi macam tu. Ini tidak baik Sebab tu saya katakan masa saya bincang dengan Tuan Haji Ghazali tu, bila saya discuss dengan dia, so kami selalu berbincang secara profesional mungkin dari sudut pemikiran saya selalu katakan dalam apa sekalipun yang kita nak buat, dia punya key dia adalah cara kita berfikir. Kerana itulah yang akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan juga kata-kata. Dan daripada situlah disitulah letaknya karisma kita. Karisma ini kadang-kadang dia boleh menyebabkan, jangan ingat kita ni berkarisma orang suka tuan-tuan pun kena, you all pun kena alert juga, kena faham ini realiti dunia. Kadang-kadang karisma tu yang menyebabkan orang tak suka you. Sebab karisma tu boleh memakan persekitaran you. Itu biasa, tapi pedulikanlah. Doesn't matter. Yang pentingnya, you have your own strength, your own way of thinking. You know what is right, you know what is wrong, you know how to justify things, and you act based on justification. Itu yang penting. Biarlah orang nak kata kok mana pun, nak hantar rimau gajah sekalipun, if you know what you're doing, then you akan jadi seorang yang sangat firm dan resilient. Itu yang saya kata pada Haji Ghazali. Kok mana pun cikgu-cikgu ini, kita kena train dia supaya hajat saya adalah, saya nak train guru-guru baru ni supaya menjadi guru-guru yang kita katakan mempunyai jati diri yang kuat, tahu apa yang you nak, dan buat perkara yang betul. Dan saya minta sangat kepada you all batch yang ini, saya harap kita dapat sebab kita nak membawa Melaka ini. Tadi Tuan Haji ada tunjuk result tadi. Tuan Haji ada tunjuk result tadi tu, dan kita nampak betapa Melaka duduk di ranking berapa tadi. Nurul Zarifah. Melaka tadi kita duduk ranking berapa tadi dengan kita punya grade purata? Nah, Nurul Zarifah mana? 8. Mana? Kenapa saya tak nampak you? Nurul Zarifah. Nah, mana Nurul Zarifah ni? Urus Setia nanti boleh pandang sikit kot. Nurul Zarifah. Mana Nurul Zarifah? Where are you? I cannot see you. Okay, Nurul Zarifah. Tadi you nampak tadi kan Melaka berada di ranking? Keberapa? 8. Di bawah. Kita berada di bawah kebangsaan. Kita punya grade purata. Betul? Maknanya di bawah kebangsaan. Jadi sekarang kita nak membawa ke arah yang lebih baik. Jadi bila kita nak membawa ke arah yang lebih baik, kita ni nak apa pun dah nak diurus, kita harus urus semua manusia kita dulu. Sebab tu kita harus pastikan kita mempunyai guru-guru yang kuat. Kuat ni saya tak risau dari segi konten you all. Konten saya tak apa risau. Saya tahu kita semua train teachers So you ada konten itu. Tetapi saya mahu guru-guru kita mempunyai guru yang mempunyai kaedah pemikiran yang sangat baik dan tahu, jadi dia ada jati diri. Dan dia tahu kekuatan dia kat mana. Dia tahu apa dia nak bagi pada Melaka. Dan dia tahu ke mana hala tuju dan dia akan buat. Dia akan buat, jadi dia tak ada sibuk nak seremonial ni. Nak benda yang mengepek-epek ni dia tak peduli sangat. Sebab dia dah ada hala tuju yang jelas. Tapi kalau kita tak ada hala tuju yang jelas, apa yang akan berlaku tu yang cikgu-cikgu kita nanti asyik berpotluck je kerja dia. Ini sebab kita tak ada pandemik ni. Kalau tak pandemik, hari ni potluck, besok potluck, lusa potluck. Kita ada banyak masa untuk semua ni. Kenapa? Kenapa kita ada banyak masa untuk semua ni? Kerana kita tidak pasti ke mana hala tuju kita. So kita pun tak tahu kat mana kita sekarang. So kita tak tahu betapa berat ni tugas yang kita nak buat. So ini adalah sangat bahaya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan, guru Melaka batch yang ini batch yang 2020. Betul? You are batch 2020. 2021. 2020 atau 21? 2020. 2020. Okay. So thank you. So you all masuk you all lapor diri 2020 kan? Okay. Ya, tahun lepas. Saya harap tuan-tuan dan perempuan berjadilah, saya harap sangat, saya akan cuba untuk slowly kita akan tengok macam mana kita boleh buat close monitoring kepada batch you ini. Jadi saya harap batch ini dapat bersama-sama. Feel free if you need anything, if you need any information or you want to share any knowledge or whatnot, whatever it is, you feel free to let us know. Tak ada masalah. Pada saya bersedia untuk memberi. Ada juga batch 2021. Okay, I see. So saya bersedia untuk berkongsi. Kerana you just like macam adik-adik saya lah, nak kata anak saya yang paling sulung 20. Ini
Boleh lah kot. Boleh lah jadi anak saya. Jadi saya amat berlapang dada untuk berkongsi. Berkongsi ilmu ni tak ada masalah bagi saya. Kalau ada apa-apa, let us know. Let me know. Tapi cuma saya akan try kalau kita ada ruang untuk kita close monitoring dengan batch ini. Saya harap batch ini dapat mencipta satu pembaharuan. Saya harap batch ini dapat jadi batch yang resilient. Yang tidak mengikut-ngikut orang. Yang tidak goyang, yang tak longgar, yang ada ilmu, yang berani dan tahu dan bawa bersama-sama dengan JPM Melaka ni. You work closely with us, so that kita akan bawa Melaka ni supaya akhirnya nanti kita akan meletakkan ranking kita di tempat yang lebih baik. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan dapat buat yang terbaik, you jangan risau. Dengan adanya kesungguhan daripada all of you untuk menjadi guru yang baik, semangat you itu akan dapat kepada anak-anak murid you. Dia akan dapat rasakan itu. Bila you bagi sentuhan yang sebenarnya, you ikhlas dengan dia, you buat yang terbaik, dia akan dapat rasa. Dan bila dia rasa, dia secara tak langsung, result itu akan mengikut. Jangan risau. Sebab tu saya kata kok mana pun, puncanya adalah kita, dekat guru-guru kita. Tapi kalau guru-guru kita longgar dengan ilmu, macam mana kita nak menghasil masuk kelas pun masuk tetapi tidak bermakna. Masuk tetapi macam acah-acah, ada tak ada pun tak ada. Tak ada pun tak apa. Then there's no meaning. So be a meaningful teacher. So saya harap batch ini, there's something that I can be proud of you. Saya harap akan diperkatakan mungkin kita ini dunia pendidikan Melaka ni bukan besar mana pun. Kita akan dengar juga nanti. Saya harap kita akan mendapat feedback daripada pengetua-pengetua bahawa batch ini adalah batch yang powerful. So kita akan bagi you apa yang kita boleh share dengan you, kita akan share. Yang pentingnya adalah keikhlasan you tu, ambil benda ni dan buat yang terbaik. Kalau saya boleh buat, you guys pun boleh buat. Saya macam saya kata, saya bukan masuk-masuk terus berada terus jadi senior teachers, tak. Saya masuk pun daripada muda dan saya masuk dengan betul, dengan niat yang betul. Saya masuk dengan niat yang betul, saya tahu apa kekuatan saya tahu apa saya boleh bagi dan saya bagi. Itu yang you all boleh buat. Tahu kat mana kekuatan you, tahu apa you boleh bagi, bagi. Dak bagi tu jalan terus. Jangan banyak sangat pandang kiri kanan. Bila you pandang kiri kanan sangat, orang jeling sikit you kecil hati. Orang mengata sikit you dah down. Orang apa sikit you, orang jeging sikit. You dah mula dah rasa semacam. So come on. Tak payah. You mesti jadi batch yang resilient. Come on. Saya dah 18 tahun dalam pendidikan dan saya boleh katakan bahawa saya memang mempunyai personality yang saya ada resilient yang tinggi. Saya memang mempunyai strong personality. Saya memang jenis yang I will hit it. I know where I want to, what I want to do, I will just hit it. Alright? So I hope all of you akan teruskan buat yang terbaik dan harap kalau kita akan dapat bersama lagi selepas ini dan saya akan fokus lebih kepada the art of thinking. So ada apa-apa yang you all nak share dengan saya 5 minutes from now, saya bagi ruang. Tak payahlah saya sebut nama. Just buka kamera. Kan saya kata share ni kena berani kan? Batch ni kena berani. Siapa penceramah dia? Puan Nazlina. So tolong semangat berani saya tu tolong masuk sikit dalam diri you all. Itu penting. Saya nak semangat saya masuk dalam diri you all. So you all juga akan jadi guru yang berani. Bukan berani tak tentu hala berani dengan ilmu dan berani buat benda yang betul. Okay, anybody would like to say anything? Just buka mic, cakap. I'm giving you like 5 or 10 minutes. Don't worry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Ansyah. Yes. Saya nak ucap terima kasih banyak dekat Puan sebab macam banyak berkongsi terutama tentang pemikiran. Pemikiran tu kita tahu dia macam satu benda yang paling penting. Kalau silap kita fikir, benda lain pun kita tak boleh nak buat. Sebelum ni mungkin memang kita cikgu baru banyak sangat idea tapi kadang kita takut nak bercakap sebab nanti kalau kita bagi idea, kita semua nak kena buat ataupun kalau kita nak buat sesuatu yang baru, nak bawa sesuatu yang baru kat satu tempat tu memang bukan susah sebab nanti kita akan ada yang cakap tak payahlah benda ni, tak payah kita biasa-biasa je, kita buat simple-simple je. Jadi saya pun pernah ada dalam situasi tu masa mula-mula masuk tapi macam Puan cakap kita kena berani jalan terus, jumpa pengetua, sign, okay semua settle. Itu je lah. Terima kasih banyak.
dengan perkongsian hari ini. Terima kasih. Sama-sama Siti Aisyah. So don't worry. Saya percaya antara dilema yang ada adalah orang kata new broom sweeps well. Ya, jadi you takut nak start sesuatu. You start something kan habis semua kerja bagi kat you. So ada yang pernah cakap, habis tu macam mana puan nak buat macam tu sebelum ni ada guru yang tanya saya soalan macam ni. Macam mana puan kalau jadi macam ni macam mana saya nak buat? Pada saya satu perkara sedih, marah ke, suka ke, benda tu buat kita happy ke tak happy ke, sebenarnya bukan orang tu yang tentukan, kita yang tentukan. You kena belajar bagaimana untuk swing benda tu melihat dari sudut yang positif. Contoh saya bagi saya berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan. Sebab pada saya benda ni penting sebab you guys are still junior, long way to go man. Kalau you buat dengan you hit it right from the start, insya-Allah you will go far. Saya bagi contoh, kadang-kadang dalam contoh lah macam saya dulu pernah juga dalam keadaan di mana sekononnya saya digerakkan katakan ke satu post lain contohnya, yang mana mungkin kalau orang pandang kita nampak, kalau kita pandang kita nampak macam digerakkan kerana you akan pandang benda sebagai negatif, diberikan tugas lain. Tak, saya macam mana saya terima? Bila saya terima, saya kata apa tahu? Bagus. Ini akan melengkapkan saya punya profil perkhidmatan. Walaupun line yang kita pergi tu mungkin line dah tak berapa, kita tak berapa selesa pun contohnya sebenarnya. Hakikat dia betul, kita tak selesa. Tapi selesa ke tak kita ni siapa yang tentukan? Orang tu tentukan, kita tentukan. Kita yang tentukan. So I decide not to succumb to the cognitive error. Jadi apa saya buat bila saya terima, orang menjangkakan bila saya terima, saya dah 18 tahun, 15 tahun pengurusan, macam-macam benda saya dah lalu dah. Saya dah masak sangat dah. Daripada sekolah sampai ke PPD, sampai ke JPN, saya dah duduk. Saya tahu. Jadi orang akan fikir, Puan Nazrina mesti down ni, kena ni. Saya terima dengan senyum yang begitu lebar. Malah saya cakap pula, Alhamdulillah, ini akan melengkapkan profil perkhidmatan saya. You faham apa saya cuba cakap? Sama juga macam you all. Bila you all diberikan satu tugas yang berlebih-lebih sangat, you ambil benda tu, bagus. Ini adalah training ground untuk saya. Supaya besok ada dua perkara ilmu yang saya dapat. Yang pertama, saya tahu macam mana nak buat. Yang kedua, saya tahu saya takkan, kalau saya tension dengan hal ini, bila saya jadi ketua besok, saya takkan buat pada orang lain lepas ni. So, you dapat ilmu sebenarnya. Sebab tu saya kata, tak kisahlah. You mesti faham, dunia ini, dia terbuka. Orang boleh pukul, boleh hentak, boleh jatuh, boleh angkat, boleh macam-macam dengan kita. Boleh senyum, boleh marah, and be it. So what? It's about you. That's why bila you nak buat sesuatu, buat. You rasa benda tu betul, dengan gunakan kaedah yang betul, dengan tapi ada semua benda ada kaedah ingat benda-benda apa-apa pun kita ada, kita punya what do you call this, tapi jangan terlalu terikat dengan birokrasi melampau lah, kenalah pandai-pandai dapatkan, buat pelan-pelan, buat elok-elok, jangan risau, mesti akan ada hikmah dia. Dan kalau lepas tu orang campak you kerja buat aja, selagi mana you mampu buat, you buat. Macam saya kata tadi, you akan dapat kemahiran satu, dan yang kedua, sekiranya benda itu menekan you akan tahu. Lepas ni aku jadi ketua, aku tak buat ke orang. Okay? Alright, Siti Aisyah? Okay, so do it. Okay, ada lagi sesiapa nak bagi pandangan? Another 5 minutes. I'm going to complete at 4:30, so now it's 4:24. So I have another basically 5 minutes. So anybody would like to say anything? Buka apa tu? Kamera tu. Ustaz Fahmi. Siapa Ustaz Fahmi? Ya puan, saya bukan ustaz puan. Oh ya ke? Tapi bila saya tengok muka you pun adalah nur tu nampak. Bolehlah saya nak panggil ustaz pun. Yes. Lancar. Okay, tak apa. Ustaz Fahmi. Anything? Ustaz Fahmi mengajar subjek apa? Ya? Mengajar subjek apa? Saya, option saya sains sukan, mengajar di high school, sekolah lama saya. Okay, alright. Saya dulu, saya punya option chemistry dan juga pengajian am. Padahal saya dulu saya dulu belajar, masa saya belajar dulu saya sekolah di MRSN. Saya budak Mara dan berkhidmat di Kementerian Pendidikan. Okay, Muhammad Fahmi, would like to say anything berdasarkan slot kita hari ini? Apa yang refleksi yang saya boleh buat untuk wrap up sekali lah untuk akhir sekali. Satu, pendekatan yang berkaitan dengan guru baru ni puan. Bila saya masuk ke sekolah lama saya balik, saya nak buat balik. Macam saya memang saya tergila-gila dalam bidang sukan selain daripada bidang akademik.
Jadi apa yang saya nak buat, saya nak naikkan balik nama sekolah saya dalam bidang akademik dan juga curriculum ni. Itu Very yang good. first objektif saya bila saya datang balik ke high school. Tu. Okay, I like that. Okay, so apa yang you nak kata tentang kita punya perbincangan hari ni? Jadi apa yang saya nak cakap berkaitan dengan perbincangan kita ni, sebagai guru baru, saya sebagai guru baru walaupun saya dah lama di high school sebagai pelajar, tapi sebagai guru baru saya kena masukkan nilai dan pembelajaran saya itu untuk semua pelajar-pelajar yang terdapat di high school tu. Macam mana high school tu naik sebagai sekolah yang matang dari segi akademik, macam itulah juga saya nak naikkan semula high school. Yes, sekolah yang matang dalam akademik. Maka you juga harus menjadi guru yang matang, cepat matang dalam pendidikan. Alright, bagaimana nak cepat matang? Ni, kita mesti jalan kat sini ya. Sebab tu kan Basir selalu kata baca CV itu tinggi sikit. Jangan baca CV 2, jangan baca CV 3. Kalau kita baca CV 2, anak murid nak baca CV apa? CV 1. So tolong baca CV tinggi sikit. Jadi saya suka semangat you ada, so you keep it up. Ada sesiapa lagi yang nak bercakap? Beranilah cakap. Ya, inilah masa dia. Saya nak you beritahu saya apa yang you dapat daripada perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Umi Syahira. Ya, saya Umi Syahira. Saya cuma nak simpulkan daripada apa yang Puan sampaikan tadi. Okey, yang pertama kita mesti kenal pasti cognitive error yang ada surrounding kita. Supaya apa? Supaya kita boleh bina ketahanan diri kita untuk mengatasi dan menangkis segala permasalahan yang ada, di samping kita membina jati diri kita supaya kita tak mudah untuk terjebak dalam cognitive error yang ada dalam surrounding kita tu. Itu saja daripada saya. Yes. Okay, thank you Mishara. Bagus. Maknanya jadi jugalah ilmu yang saya bagi hari ni. Saya nak tahu tu je. Reflection ni apa saya nak tahu sampai. Tak apa saya cakap ni. Maknanya you all di situ you akan membina ketahanan diri. Ya. Dan ketahanan diri tu saya kata apa? Yang paling penting sebelum tu masuk you mesti tahu kekuatan you tahu apa yang you nak bagi dan bagi. Ingat tiga saya cakap tu. Tahu kekuatan you, tahu apa nak bagi, bagi. Right? Dan dalam nak bagi itulah kita kena ada resilient. Kita kena ada ketahanan dan cara berfikir yang baik. Okay? So Syaril Mustafa Kamal, ada apa-apa nak cakap ke? Serius je muka you Syaril Mustafa Kamal? Ya saya. Serius. Okay, ada apa-apa nak cakap? Sebagai penutup. Okay, setakat petang ni apa yang saya dapat pelajari ialah berkaitan dengan kita harus firm lah dengan apa yang kita nak buat kan. So kita kena, sometimes kita kena sesuaikan diri lah, kita tak terlalu nampak karismatik sangat lah dalam pekerjaan kita, tapi kita mesti tak nampak karismatik. Apa maksud you? Macam Puan cakap tadi, kadang-kadang ada orang tak selesa dengan kesungguhan kita tu lah. Okay. Macam tak mendatang keselesaan pada surrounding kita lah. Gini, ni dah salah faham ni. Ni saya betul, nasib baik saya tanya apa you faham. Kita ni, saya kata bahawa pemikiran bila kita mempunyai the art of thinking yang kuat, kita akan menjadi orang yang resilient dan kita tahu apa kita nak buat. Dan itu akan diterjemahkan dalam tindakan dan juga kata-kata kita. Dan disitulah yang dianggap sebagai karisma. Cuma dalam dunia nyata, kita harus terima hakikat bahawa karisma ini kadang-kadang mungkin juga ada yang senang, ada yang akan sangat suka pada karisma itu, dan ada juga orang yang akan rasa tergugat dengan karisma itu dan mungkin tidak suka. Itu halangan. Sebab jadi apa yang saya kata, jangan pula hilangkan karisma itu. No, saya kata teruskan, jalan terus. Sebab tu saya kata resilient, ada ketahanan diri. You know what you're doing is right. You ada asas, you ada ilmu untuk buat yang terbaik untuk pendidikan Melaka, lakukan. Buat yang terbaik, ajar yang terbaik. Saya bukan suruh kuat tak tentu hala, tidak. Maksud saya macam saya kata tadi, kuat dengan ilmu. Ya, yang diterjemahkan dengan sebagai guru yang berkarisma. Ya, itu maksud saya. Okey Syaril? Ini agaknya ni sama salah dengar ke, lain tak bagus ke apa ni? Saya tidak ajarkan. Mungkin tersangkut-sangkut lah sikit. Jangan sekali-kali menurunkan level of your charisma. You have to be a charismatic teacher so that your students will adore you. And somehow or other that will affect the whole scenario.
Okay? Baik, Puan. Alright, thank you. So saya rasa itu sahaja yang saya dapat kongsikan hari ini. So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas perkongsian hari ini. So saya harap seperti yang saya katakan, keep up the good work. You are still young. You are the asset of JPN Melaka. Always remember that. You are our young teachers. You will set up a new, I don't know, like trend or something like that in Melaka. Set trend yang baik. Jangan sekam pada mana-mana trend yang tak betul. Mesti ada ilmu. You all mesti tahu apa kekuatan you all. Lepas ni saya nak you renung betul-betul apa kekuatan you sebenarnya. Apa yang you rasa you boleh bagi pada anak-anak Melaka kita. Dan kemudian bagi yang terbaik. Okay, we are here to support you in JPN. Yeah, we are here with you. Alright, so all the best to batch 2020 and 2021 Melaka. Saya doakan terbaik. Kalau kita jumpa di mana-mana, just say hi to me. I'm quite friendly. Saya memang agak strict, saya ada strong personality. Ramai yang mengenali saya sebagai orang yang agak garang dan firm dalam banyak hal. I can't deny the fact, but whatever it is, kenapa saya boleh tegas, kenapa saya boleh firm dengan cara saya, kenapa saya boleh jalan terus, sebenarnya adalah kerana saya tahu apa saya buat. Kenapa saya tahu apa saya buat? Kerana saya mempunyai pemikiran yang jelas. Kerana apa? Saya boleh bertahan dalam banyak hal kerana saya mempunyai ketahanan, dan ketahanan itu adalah kerana saya tahu apa itu cognitive error, apa itu cognitive trap, and I am not going to succumb to it. So with that, thank you very much. Jumpa lagi di lain masa. So back to you, Urustia. Thank you so much. Thank you, boy. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Azlina binti Abdul Kudus, Ketua Penolong Pengarah unit swasta, di atas penyampaian yang sangat bersemangat pada saya dan untuk semua. Saya rasa semua setuju sebab kita dapat ilmu yang paling sangat mahal. Kita kadang dekat sekolah kita tak dapat ilmu macam ni. So bila diberi pendedahan macam ni, jadi kita grab lah benda ini dan kita jadikan sebagai pedoman untuk kita untuk kita pada masa hadapan. Okay, so kita ingat kita punya shared value kita, JPN Melaka, #jenama kerajaan nombor 1. So kita kena jadi guru ke arah jenama kerajaan nombor 1 tersebut. Okay, jadi dengan itu sebelum saya menamatkan sesi pada hari ini, jadi saya nak ingatkan kembali kepada semua guru-guru sekalian untuk klik pada link kehadiran bagi yang belum klik lagi. Isi kehadiran dalam borang kehadiran tersebut. Seterusnya sila isi juga borang maklum balas yang telah dibekalkan dalam ruang chat. Okay, sila klik isi borang maklum balas tersebut. Okey, jadi dengan itu kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Rasanya kata asyik saya program kita setiap minggu yang ada dan kita ada pelbagai sesi lagi lah yang kita akan berkongsi sama-sama untuk memantapkan diri kita sebagai seorang guru. Okey, jadi dengan itu sebelum kita tutup majlis, saya ingin tutup majlis dengan bacaan umur kitab dan surah Wal-As.